kita sambung balik. So, unjuran ortogon, awak dah belajar benda ni masa tingkatan 3. Okey, kita recall balik. So, dalam unjuran ortogon, okey, dia ada pelan dan dongakkan. Okey, pelan dan dongakkan, belajar tingkatan 3. So, pelan ni benda yang kita lihat daripada atas. Manakala dongakkan, dia ada dua jenis raja. Okey, satu dipanggil depan, satu dipanggil sisi. So, kalau depan tu bermaksud daripada X inilah. So, apa yang awak nak lukis? Sisi yang awak nampak sahaja. Okey, nampak sahaja. Manakala yang tiang-tiang ni awak buang. So, seumpama awak ada lampu suluh, awak suluhkan, so dia akan menghasilkan bayang-bayang. Bayang-bayang ni lah yang awak kena lukis dan dipanggil depan. Depan. So, manakala kalau daripada arah sisi, dipanggil sisi. Apa yang awak kena lukis? Awak sama juga, awak bawa lampu suluh, awak suluh objek ni. So, apa bayang-bayang yang terhasil di belakang? Itu yang awak lukis. Jadi, segala sisi yang ada kat depan ni, awak kena pindahkan juga kepada bayang-bayang di belakang. Sama dengan pelan, awak bayangkan objek ni berada di awang-awangan. So, awak ambil lampu suluh, awak suluhkan dia. So, dia akan menghasilkan bayang-bayang macam ini. Okay? Atau senang cerita, semua tiang ni awak buang, dia akan flap jatuh ke bawah. So, apa yang dia jatuh ni semua permukaan yang Cikgu Lorik ni yang jatuh. Okay, tapak dia mula-mula. Okay, kemudian sisi yang ini dan sisi yang kedua ini. Okay, so itu pelan dan dongakkan, dipanggil pelan dan dongakkan. Okay, so kalau pelan daripada atas, dongakkan boleh dua sisi ataupun depan. Okay, so dalam soalan pelan dan dongakkan, dia akan menggunakan istilah mengufuk, mencancang dan sata condong ataupun sata sending. Mengufuk maksudnya dia baring macam ni. Senang cerita, kalau mayat tu dia kebumikan dalam keadaan badannya badannya disendingkan lah. Tetapi kubur tu bila dia korek, dia korek tegak je. Kalau orang dia mati, dia akan terbaring. So, keadaan terbaring dia tu dipanggil mengufuk. Dia rata ke permukaan bumi. Mengufuk. Manakala mencancang ni maksudnya kita cacak apa? Cacak kayu. So, dia tegak. So, mengufuk dia baring, mencancang dia berdiri. Condong, sending. Macam yang ini. So, dalam pelan dan dongakkan ada istilah mengufuk, mencancang, condong. Okay. So, benda ni semua dipanggil satah. Satah ialah permukaan rata. Kalau yang melengkung, sfera dengan silinder dengan kon. Okay. So, kita recall balik istilah-istilah. Jenis-jenis garisan putus-putus, dia terlindung. Yang terlindung kita akan wakilkan dengan garis putus-putus. Garisan yang kita nampak dengan mata kita dipanggil garisan padu. Okay. Normal kepada satah tu maksudnya garisan 90 darjah. So, kalau awak dapat terima ayat normal kepada satah, bermaksud garisan tu adalah 90 darjah. Normal kepada satah. Maksudnya tegak 90 darjah. Okay. So, unjuran ortogon. So, itu sahaja yang kita nak recall. So, kita cuba jawab jenis soalan yang kedua. So, tadi kita dah cuba jawab. Macam jatuh semua barang. So, kita dah cuba jawab tadi soalan yang pertama tadi. Dia minta lukis pelan. Minta lukis pelan daripada atas. Jadi, kali ni soalan ni dia berbentuk macam ni. Dan dia dah sediakan ruangan macam ni. Bila belajar ni? Masa awak tingkatan 3, bab pelan dan dongakkan. So, nak lukis macam mana bila dapat soalan macam ni? Okay, macam soalan yang tadi tu mudah.
So untuk jawab soalan ini, langkah pertama awak lakar dululah. Lakar dulu. Cikgu cari pen. Okey, lakar dulu. Apa yang kita nak tengok. Okey. So dekat sini kalau awak tengok dekat skema dia ni, ini pelan. So kalaulah saya pernah ajar form 3 dulu, siapa yang pernah belajar dengan cikgu, kalau dapat rajah macam ni, ingat pedas. P-E-D-A-S, pedas. So susunan dia ni ikut pedas. Kalau sudut dia 45 darjah kat sini, so sini akan jadi pelan, sini akan jadi depan, ini akan jadi sisi. So pedas. So kalau awak dapat lukisan macam ni, ini 45 darjah, P nya akan duduk di sini. Dia akan macam mana pun pelan akan duduk sebelah 45. Dia akan duduk sebelah bawah ni. Okay. So susunan sama, pedas. So sini pelan, sini depan, sini sisi. Jadi nanti kalau sini pelan, sini 45 darjah, ini mesti depan, pedas. Sini mesti sisi. Okey. So sini depan, sini akan jadi sisi. Sini pelan. Memang dia dah tulislah pelan. Okey. So sebelum kita pindahkan ke rajah ini, kita lakarkan dulu. So dia kata sekarang dongakkan pepejal itu pada sata mencacang yang selari dengan LA sebagai di mana dilihat daripada X. So ini kita punya depan. Okey, ini kita punya sisi. Okey, sekarang kita cuba lakar dulu. Okey, apa rajah kita? Okey. So dari depan sini, okey, apa yang kita lihat, yang saya pakai purple ni yang untuk depan kita akan nampak sisi ini. Okey. Kita akan nampak sisi ini juga, tapi dia sending. Okey. Kita akan nampak ini. Kena bayangkan kita berdiri kat depan ni. Okey, apa yang kita nampak? So kita nampak sisi ni, sisi ni, sisi ni. So yang atas ni kita tak nampak, dia pelan. So di belakang sisi ini ada satu lagi sisi kat belakang ni. Okey. Ada belakang satu sisi. Dan belakang sekali. Belakang sekali. Belakang sekali. Okey. So kalau awak perasan depan ini semua sisi yang menegak, dan ini sending lah. Okey. Apa yang dia nampak kat depan, ini dia punya belakang. Okey. So nasihat cikgu, kalau dapat soalan macam ni, lukis rajah yang belakang sekali dulu. Lukis rajah yang belakang sekali dulu. Okey. So rajah belakang dia akan bentuk macam ni. Okey. Kemudian lepas belakang baru kita pindahkan ke depan. So tinggi DE. So tinggi ini 5 semua sekali. Okey. 5. So DE kita kena tengok So bila kita dah buat macam ni, seeloknya kita penuhkan dululah tadi Okey, dia kata keratan rentas tapak ABVL ialah sebuah segi 4 sama. ABV, okey. So tapak ini segi 4 sama. Bila segi 4 sama, kalau bila ini segi 4 sama, jika ini 6, sini pun 6, sebelah sana pun 6. Jadi dia punya depan ini 6. Okey. So automatically kalau sini 6, semua akan jadi 6. 6. Belakang sana pun 6. So atas 6, bawah 6. So ini dia punya tinggi 5. So kalau sini 5,
Dia ada cakap lagi tak? MKJN jelas SATA condong. MKJN. Okey, yang ini. Yang cikgu pangkah ini adalah SATA condong. SATA condong. Diberi bahawa ML sama dengan DE. ML sama dengan DE. Mana DE kita? A, B, C, D, E. Where is D? A, B, C, D. Ini. Jauh pergi ni. ML sama dengan DE. So, ini satu. Ini satu. Okay. So, dia kata sama dengan EF. EF. Oh, ini pun satu. Yang tegak ini. So, sama dengan satu. EF, FG sama dengan satu juga. Okay. GH. So, ini pun satu juga. Okay. Dan NP. NP, where is NP? NP. Okay. Sama dengan TU. TU. NP sama dengan TU. So, jarak ini sama dengan ini. So, dia kata 2. So, ini 2. Tinggi ini 2. So, ini 2. Jadi, sekarang ini, kalau kita tengok rajah ini, ini belakang dia. Belakang sekali. Ini U. Ini C. Belakang Ini B. V kat bawah sana. Okay. Kemudian, dinding ini rapatkan ke dinding belakang. So, depan dia ada ni huruf D dan huruf T. D pergi ke C. So, C belakang sekali, kena ada D depan dia. Okay. Depan dia mesti ada T. Okay. So, berapa tinggi dia? 1. So, 1 tinggi dia. 1. Okay. Kemudian, settle dah garisan ni, garisan belakang. Kita pergi garisan ini. Dia kata tingginya ni sekarang 2. So, tambah 1. So, 2 ni jadi 2. Okay. Ini 2. So, kalau kita sambung. Ini 1. 1. Okay. Kemudian, jangan cari yang ini. Susah nak cari. Kita tengok tinggi ini. Tinggi ni dia kata 1. 1. Okay. 1. Jadi, awak gariskan. Okay. Ini. Saya pakai pen lain. Okay. Yang depan ni. Yang biru ni. Okay. Kemudian ambil oranye. Yang depan ni 2. Ini 2. Ini 2. Okay, ini 2. Okay. Garisan bawah 2 ni kita nampak dengan mata kita. Nampak dengan mata kita. Okay. Belakang ni tingginya 1. Tadi sampai sini 1 kan. Tapi dia dilindungi oleh kotak ini. Bila dilindungi, jarak ni 1, jarak ni 1, garisan ni putus-putus sebab dia dilindungi. Okay, garis putus-putus. Okay. Kemudian baru kita buat yang ini. Automatically kita dapat yang sending ni lah. Yang sending ni yang sini. Okay. Jadi, so ini biru. Ini purple. Ini kuning. Kuning, belakang kuning ada merah. Ini merah. Merah. So, merah yang atas ni. Dia terlindung. Okay. So, jangan lupa label. Yang duduk depan ni depan. Contoh yang ini. Ini depan sekali P. Belakangnya Q. Belakangnya T. Belakang UU. Jadi, masa nak label kat sini. Mesti P. Q. T. U. Yang depan sekali duduk depan. Okay.
sama yang bawah ni. Ini L, belakang sana V. So depan dia ada L, belakangnya V. Ini M, belakangnya tak ada apa-apa. So M sahaja untuk label ini. Atas N. N belakang pun tak ada apa-apa. So sini N. So ini depan tak ada apa-apa, tapi dia ada R dengan TU. Dia ada R dengan U. R dulu baru U. So dekat garis putus-putus ni R, U. Okay, sama juga sebelah sini. Okay, depan sekali H, G, D, C. Okay, ujung ni H, D, H, G, D, C. Bawah sekali ada A, B, A, B. Okay, ini K, belakang tak ada apa-apa. So K sahaja macam M tadi. Ini J, belakang tak ada apa-apa macam N tadi. So ini J. Betul lah. Ini N, ini J. Ini M, ini K. M, K. So belakang ini depan tak ada apa-apa, tapi dia ada F dengan E. Yang garis putus-putus ni F dengan E. Okay. So tadi kita dapat jaraknya 1. So ini 1, bawah ni 1. So sini tinggi dia 5 kan? 5. So bila sini 1, 1, 1, sini akan jadi 2. Yang sending ni 2. Okay. Yang sending. Okay, ni kenapa saya kata 1, 1? Ini 2, tapi dia dah belah 2 ke atas ni. Okay, so siap lakaran kita untuk depan. Okay, so disebabkan comot, saya tak ada pula conteng yang baru. Kita pakai pen color lain lah untuk bezakan. So itu kita punya sisi. Bawah kena. Nasib baik tak tembus. Sekarang kita nak lukis yang sisi pula. Ini depan, settle. Okey, sisi. Okay, kita tengok yang sending, yang daripada sini. Kita kena berdiri berada di sisi. So mana yang kita nak lukis? Yang saya lori hijau ini. Sisi ni senang. Okey. Nampak tak batang ni? Yang saya garis ni. Semua yang saya garis hijau ni, semua yang cikgu buat hijau ni, buang. Tinggal depan ini dengan yang belakang sana. So yang belakang sana, okey, dia akan jadi bentuk ni. Cikgu lori hijau. Dia lebih nampak lah. Okey, nampak tak? Belah comot dah. Okey. Okey. Okey, jadi sekarang ni bila tiang ni awak buang, awak kepekkan. Awak cantum gamkan dia. Okey, kalau sini 6, bawah sana 6. Kita lakar. Kita akan jadi dapat bentuk macam ni. Tegak. Bentuknya macam ni. Okey. So bawah ni 6. Tingginya 5. Belakang confirm ke 5? So dia ada cakap tadi CB sama dengan UL. Mana CB? Dia kata kat sini prisma tegak Satah mengufuk. MKJN. Okey, situ sending. Diberi ML sama dengan DE. ML sama dengan DE. Tadi kita dah conteng EF. Ada tak U? Okey, TU dengan NP. TU, NP. Okey, so ini dengan ini tingginya sama. So kalau sini 5, sini pun 5. So kalau sini 2, belakang pun 2. So benda ni sebenarnya dia cepatkan. Rapatkan. So sini 5. Kita ambil sisi yang bertulis ini. Sini 2. Okey. 2
2. Dia ada cakap kat sini, sini 1, sini 1, sini 1. Kemudian jarak ini dia kata 1 kan. Ini 1. G, HG, HG. Ni HG. HG pun 1. HG pun 1. Sini 1. Okey. Tinggi ini ialah 2. PN. NP ialah 2. Ini 2. Okey. Tinggi ini 1. 1. So ini macam mana nak lukis? Okay, saya katakan yang pink ni macam mana nak lukis? Ini last sekali lukis. So bila awak dah lakar macam ni, awak labelkan. So depan dia ada C, okay. Belakang C ada U. Okay, ini B, belakangnya ada V. B, belakangnya ada B. So ini D, belakangnya ada T. D, belakangnya ada T, dan seterusnya. So masa nak melukis nanti, lukis tapak 6, tinggi 5. Lepas tu tinggi 5, garisan ni awak terus je. Okay. So ini 2, ini 1. So tinggi ini 1, sini 2. Sini 1, ni 2. Dia akan jadi macam ni lah. Ni 1. Ini tinggi sikit. Ini 2, ini 1. 1, 1. Ini 2 tinggi ni. Yang ini just cantum saja. Dari sini sampai sini awak cantum je. Okay. So kita dah ada depan. Kita dah ada sisi. Kita dah ada depan, kita dah ada sisi. Jadi sekarang ni kita nak jawab soalan A dan B pada satu rajah. Okay. Macam mana kita nak pindahkan ni? Okay. Macam mana kita nak pindah? Okey. Sekarang ni kita nak pindahkan rajah depan ini dengan sisi pada kita punya kertas jawapan. Kertas jawapan. So macam mana cikgu ajar tadi, ini pedas. So kalau sini 45 darjahnya, kalau sini pelan, automatically sini akan depan, sini akan jadi sisi. So apa yang perlu kita buat? Langkah pertama, okey, nampak tak garisan ni? Okey, garisan ni awak kena garis. Okey. Yang ini pun sama garis. Okey. Tak payah tekan sangat perlahan je. Okey. Okey. Kemudian ini awak naikkan ke atas. Okey, nak naikkan ke atas ni mesti 90 darjah lah. Okey, 90 darjah. So disebabkan dia ada garisan, so boleh agak ni. Naik atas. Naik atas. Ingat dia mesti pelan pergi ke 45 darjah, naik atas. Daripada pelan tak boleh naik atas sini. Dia mesti daripada pelan pergi 45 darjah. 45 darjah baru pergi sisi, baru pergi depan. Okey, ikut dia punya step by step dia. So ini garisan. Nak confirm dia tegak ke tak, guna ini, pembaris ini. Ada tak? Cikgu punya ni dah lama tak pakai. Okay, dah lama tak pakai, jadinya dia kelabu. Kelabu. Okay, cikgu nak pakai yang ni. Okay. So inilah gunanya pembaris ini. So siapa ambil LK tu, lukisan kejuruteraan, dia ada pembaris panjang. Lagi boleh guna. Senang je. So garis. Siapa yang tak ada pembaris ni boleh pakai pembaris biasa macam ni pun boleh juga. Okey. Macam ni, make sure dia garis lurus. Jaraknya mesti sama. Pensel mesti tajam. Okey. Ni dah pekat dah.
Okey, so dari sini, dari sini kita akan lukis kita punya sisi. Mana kita punya sisi tadi? Ini kita punya sisi. Ini kita punya sisi. Jadi dia kata kat sini, ini kita punya sisi bawah 6 bawah 6. Jadi kalau pelan sini 6, so sini automatically 6. So kalau sini C, sini C, so tinggi dia 1 cm. Ini awak nak siap-siap tanda pun boleh juga nak siap-siap tanda pun boleh. Cikgu siap-siap tanda lah. 1 cm 1 cm 1 cm. Okey. So tinggi kita ni 5. Jadi daripada kotak yang pertama ni tak boleh guna start daripada sini. So 1 2 3 4 5. So tinggi kita 5. Make sure 45 darjah 45 darjah. Okey. Sini. Okey, ingat kawasan ni ni kena kosongkan, tak boleh lukis. So tinggi kita 5. Cek balik betul ke 5? Okey, betul 5. Okey, tinggi kita 5 yang ini. Okey. Yang ini tinggi 5. So ini 2. Sisi ni kita ambil. Okey. 1. Okey, nampak tak ni satu-satu. Jadi ni okey. Ni cikgu nak make sure dia satu. Sana satu, sini satu. Okey. Ini. Okey. Kemudian sisi ni kita ambil. So yang kita tak ambil tu kita padam lah. Sebab tu masa garis tadi sepatutnya halus je, nipis je. Tak payah pekat-pekat. Okey, tak payah pekat garisan asas dia tu. Macam ni garisan asas dia dengan garisan betul dia. Cikgu dah buat sama pekat pula Nanti masa awak buat jangan sama pekat lah. Okey, ini lebih ni cikgu padam. Okey, kemudian ni pun samalah. Tadi sepatutnya tak pekat lah. Kita tak lukis pekat, lukis cair je. Okey. So yang ini 2, betul 2. Okay, kita ambil bawah dia. So sini 1, sini 1. Okey. Dan tinggi dia ni 1. Okey, tinggi dia 1. Okey. Settle. Tinggi ni 2. 2 kat mana? 2 dekat sini. Ini 2. Ini 2 Patutnya lukisan bawah dia tu jangan pekat sangat dia punya pensel, patutnya tadi halus je. So nampak tak, ini daripada sini sampai sini awak just joinkan sahaja. So dapat dah gambar jawapan kita. Okey, yang ini sebenarnya tak payah padam pun boleh. Cuma tadi sepatutnya kita punya lukisan ni cair je. Sepatutnya cair je tadi. Saya dah lukis pekat sama pekat pula Bila sama pekat nanti yang menanda tu dia confuse. Mana satu jawapannya mana satu garisan yang dia nak bagi markah. Jadinya so disebabkan cikgu tadi pekat sangat,
cikgu padamlah garisan-garisan yang tak berkenaan supaya penanda nanti tahu mana jawapan kita. So lepas kita padam, mana garisan yang kita terpadam, kita lukis balik. Okey, kemudian sama kan? Okey, dah sama, kita labelkan balik. Okay, gambar saya ni dah tak berapa jelas. Okey, kita tengok sisi dia. Dia depan dia ada, ini apa ni? Saya tak buat print double pula. Ini H, depan ni ada H, belakangnya ada P, belakangnya ada P. Okey, dekat belakangnya ada P, sini G. Okey, belakangnya ada O, O kan. Okey, ni D, belakangnya ada T. Ini C, belakangnya ada U. Okey, belakangnya ada U. Okey, bawah dia ini B, belakangnya ada V. Okey, so yang ini depannya NP kan. Oh, ni NP. And JN, ini J kan. Depannya J, belakangnya ada N. Ini depannya ada K, belakangnya ada M. Ini depannya ada A, belakangnya ada L. Okey, so rasa okey. Ini belum label lagi. F, F kan. F, belakangnya ada R. Ini L, belakangnya ada huruf S. Okey, siap dah soalan kita yang ini. Okey, so daripada sini bawa ke sebelah. Bawa ke sebelah. Jadi sama juga ukuran dia. So ini 1 cm. So sana pun 1 cm lah. So sini 1 cm. Ingatlah, garis halus je. Pengajaran tadi harus je. Ni pun sama. Halus je. Cikgu bawa halus je. Ni pun sama. Halus je. Ni pun sama. Halus je. Okey. Halus je. So sekarang ni kita nak buat depan. Mana depan kita? So ini depan kita. Yang ada color orange, purple, biru ni. Jadi kita nak pindahkan benda-benda rajah ini. Jadi senang je untuk yang depan ini. Okey. Tinggi dia 5. Betul lah, tinggi dia 5. So ini tinggi dia. Cikgu tekan sikit. Ini tinggi dia. Okey. Kemudian pun sama. So ambil jarak dekat belan untuk buat yang ini. Ni dia punya tinggi. Okey. So bila kita buat halus je, jadi kita nampak jawapan kita. Okey, yang bawah ni just garis je. Okey, yang bawah ni pun sama garis. Sebab garisan tu kita nampak daripada depan. Okey, yang ini pun kita garis. Ni yang tengah ni. Okey, yang atas. Jadinya yang garis putus-putus ni yang tengah. Jadi cikgu padam garisan ini. Cikgu gantikan dengan garisan putus-putus. Okey, garis putus-putus. Sebab kita tak nampak dia. Tadi kita dah buat kan lakaran. Dia putus-putus. Dan jangan lupa label. Okey, so kita tadi dah buat kat sini. Ini T. Kalau kita tengok kat sini lah Okey,
ni ada P, ni ada V, bawah bawah ada L dengan A. Bawah sini ada L dengan A. Okey, L, oh di sini A. Padam. Mana pemadam tu? Is pemadam. Jadi jangan salah. Okey, sini L, sini A. So depan dia A. Sini bukan C. A. Okey. Dia tak sama dengan sini, tapi dia sama dengan sisi sini. Kalau depan sini A, sini mesti A. Okey. So tengah ini adalah huruf K, belakang tak ada apa-apa. So sini K. Kan sama ni dengan K ni. Okey. So sini K, sana N. Okey, K dengan N. Oh sorry, ini K dengan M. Yang atas ni J dengan N. J dengan N. Betul tak J? Betul, J. Dia bersebelahan dengan depan dan sisi, dia bersebelahan. So kalau sini F, nampak ni F, sini mungkin F, betul tak? Okay, so ini J, ini J. Okay, ni tak ada, belakang dia ialah F. Nampak tak ni N? F, belakang dia ada L. F, belakangnya ada L. Okay, so ini F. F. Okay, depannya F, depannya F. So kalau atas ni agak-agak apa? Atas ini nampak tak ni? A, K, J, F. A, K, J, F. A, K, J, F ini. So atas ini ada huruf, tak nampak. Ada huruf H. Atas sekali ada huruf H duduk depan. Okay, ini H, belakang dia ada G. Belakang dia ada G. Belakang dia ada huruf D dengan C. Ada D dengan C. Okay, so ini H depan sekali, sepadanlah dengan sebelah dia H. Okay, dan sebelah sini, sebelah ini H, ini H. Okay, ini H, ini P. So ini P. Okay, belakang P ada Q. Belakang Q ada T. Belakang T ada U. Okay, ini N. So atas ini N, ini P, ini N, ini P. So tengah-tengah dia ada R dengan S. So R duduk depan, S duduk belakang. Jadi siaplah jawapan kita. Okay, ingat kalau dapat soalan macam ni, dia bagi pelan. So ingat ini pedas. Pedas. Ini S. Okay, lepas kita dah tahu pedas, PDS, ni 45 darjah, pedas. Kalau 45 darjahnya kat sini, pelannya kat sini, pedas. Pelan, dongakkan depan sisi. Okay, lepas kita dah label mana satu depan dan sisi, okay, kita bawa rajah itu ke mana? Pelan pergi 45, dan dia naik atas, kita start dengan sisi. Dan daripada sisi bawa ke depan. Sama juga kalau sudut dia dekat sini 45. Sini pelan. So daripada sini bawa ke sini, naik ke atas, lukis ini dulu. Baru bawa ke sini. Okey, so sekarang ini kita tengok skema jawapan. Skema jawapan penandaan. Okey, kamera cikgu. So pemarkahan. Markah dia tadi semua sekali 9. Markah dia besar. Okey, so dia kata, kita tengok satu-satu. Skema markah dalam bahasa Inggeris. Okey, correct shape with angle LAHP. So dia tanda mana dulu? LAHP.
correct shape with rectangle, LAHP, MKHP, rectangle. Ni LAHP yang besar sekali, yang luar sekali tu LAHP. Yang pertama tu betul. Okay, dan MKHP, MKHP, ni yang pertama tadi satu, bukan satu, dia combine ni, kena semua wajib sama. NJHP, oh yang ini bukan yang putus-putus, yang atas ini. So jika tiga-tiga ini sharp betul ukurannya, correct shape with rectangle, correct shape, or solid line. Solid line tu maksudnya garis padu, bukan putus-putus, solid. So dia kata shape-nya betul, dia tak cakap ukuran lagi. Shape-nya betul. Okey, jadi markahnya 1. Okay, markah yang pertama. Jadi kita dapat markah yang pertama sebab LAHP segi empat sama, segi empatnya betul. Kemudian MKHP betul. Yang ketiga NJHP. So baru dapat satu markah. Okey. Markah kedua FR joined by a dash line from rectangle NJHP. Dia nak garis putus-putus ni. Garis putus-putus ni satu markah. Satu markah. Tadi yang tiga benda tu satu markah. Ini markah kedua. Okey, markah kedua. Kemudian dia kata LA lebih besar daripada AH. LA lebih besar daripada AH. AH berapa? 5. LA ialah 6. 6 dekat rajah. Betul lah. 6 lebih besar daripada 5. Tinggi ni. Okey. Kemudian dia kata AH ni lebih besar daripada HJ. Ini HJ. Betul lah. Ini lebih besar daripada ini. Okey. JK lebih besar daripada KA. Dia kata yang ini lebih besar daripada ni. Okey, betul. Jika perkataan ni semua betul, dapat lagi satu markah. Ada satu lagi markah. Jadi 1, 2, 3. Untuk depan. Untuk depan ada 3 markah. Okay, next. Dia kata measurement correct to 0.2 cm one way and all angle are vertices 90 degree plus or minus 1. Okay, maksudnya sudut ini mesti 90 darjah. Mesti 90 darjah. Semua sudut mesti 90 darjah. Kurang sedikit boleh, tapi kurang satu ataupun lebih satu. Maksudnya sudut tu kalau dia check guna protractor, sudutnya 91 masih betul. Sudutnya jika 89 masih betul. Tapi kalau sudutnya 88 dah salah. Kalau 92 dah salah. Yang correct sharpnya ialah 90. Macam mana dia nak check? Dia guna protractor lah. Guna protractor. So dia tengok garisan ni. Okey, macam ni. Okey. Ini dia tak sharp 90. Nampak tak? 90 point 105. Sebab tu kita perlukan pensil yang tajam. Sebab tu garis yang halus ini seelok-eloknya kita padam balik lah. Padam balik. Bila kita pekatkan, dia dah jadi tebal. Bila dah tebal, garisan tu tak sharp 90 darjah. Dia pergi. Nampak tak? Okay, macam ni halus kan? Bila halus ni senanglah ukur. Betul-betul ngam-ngam 90 darjah. Okay. Jadi dah siap rajah, mesti ada protractor. Protractor apa tujuannya? Nak check semua sudut kita hasilkan ni 90 darjah. Dan dia kata measurement correct. Jadi jika awak lakar dapat satu tadi, okay, semua, tapi ukuran
ukurannya betul. Jarak ni betul, jarak ni betul. Jadi dapat satu lagi markah. So sud ni dia N N. Jadi kalau sudutnya 90 darjah, jaraknya salah, tak dapat juga. Dia kena N N sama. So kat sini ada 2 markah lagi. So untuk depan dia tambah 2. Jadi kat sini 5 markah untuk depan. Okey, kemudian cari Y. Kenapa betul? Kenapa tadi dapat 5 So kita tengok soalan dia kata, oh memanglah untuk soalan A memang dia bagi 5. Okay, soalan B dia bagi 4 markah. So kita tengok soalan B. Dia kata kat sini, mana B kita? Okey, ini B kita. Dia kata correct shape with decagon, decade 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul. Okay. Correct shape with decagon. Siap label A, B, C. A, B, C. Sampailah habis semua. All solid line. Semua garis padu. Solid garis padu. So, markah dia 1. Bila awak lakar macam ni, belum dia check ukuran lagi. Awak lakar je, awak lukis je macam ni, dia dapat 1 markah. Dan next baru dia ukuran. Okay. AB mesti lebih besar daripada BC. AB mesti lebih besar daripada BC. Mana BC kita? Ni BC. Ini 5, ini 6. Betul lah. Sampailah habis ni. So sisi kita tadi kita buat dengan betul. So dapat 1 lagi markah. Dan last dia kata measurement correct tu sama juga. Jadi kena ada protector untuk check awak punya jawapan akhir. Ini mesti 90 darjah. Ini mesti 90 darjah. Ini mesti 90 darjah. Ini mesti 90 darjah. 90 darjah, 90 darjah. Yang ini pun sama, 90 darjah. Okey. So bila dah cukup 90 darjah dan garisannya semua ukurannya betul dan semua garisan padu, dapat lagi 2 markah. Okey. Jadi untuk sisi kat sini 4 markah. So jumlah untuk soalan ni 9 markah. So untuk jumlah soalan ni 9 markah. Jadi kesimpulannya, kalau dapat soalan macam ni, langkah pertama, okey, awak lakar dulu. Kalau nak lebih nampak macam ni, awak bawa pensil color kayu lah. Kalau pensil color, pensil magic macam ni, nanti tembus belakang. Kalau nak pakai pensil biasa pun boleh. Kalau nak nampak pakai pensil warna lah, lebih nampak macam ni. Okey, bila dah nampak, baru awak pindahkan. Bila nak pindahkan, kena ingat konsep pedas. Pedas. Jika sudut 45 darjah ni kat sini, so sini akan jadi pelan. Pedas, pelan, depan, sisi. Bila nak lukis, kena daripada pelan ni bawa naik atas. So start dengan sisi dulu, baru depan. Okey, sama juga konsep. Jika 45 ni kat sini, so automatically bawah sini akan jadi pelan, pedas. So depan, sisi. So dia akan daripada pelan bawa ke sini, bawa ke atas. So lukis sisi dulu, baru depan. Okey. So dah siap lukis elok-elok, dah siap check dengan protector untuk confirmkan 90 darjah. Sebab ada markah untuk 90 darjah ini. 90 darjah, 90 darjah. So kena ada protector untuk pelan dan dongakkan. Ni protector ni. So bawa. Okey, so itu saja. Terima kasih.